Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Berjumpa kita lagi pada kali ini. Kita berada dalam tajuk isi padu cecair. Okey. Unit isi padu cecair. Okey, dahulu kita menggunakan sistem ukuran imperial. Okey, sukatannya seperti Galen, quartz, pin. Tetapi kemudiannya kita semua telah bertukar kepada sistem ukuran metrik menggunakan liter, mililiter. Ini simbol liter, ini simbol mililiter. Jadi, sepanjang pelajaran kita dan seterusnya penggunaan harian kamu, kita akan menggunakan sistem ukuran metrik, liter dan mililiter. Okey, membaca skala isi padu cecair. Okey, ini sangat penting dalam pelajaran kita. Okey, sebagaimana dalam GSIM, okey, timbang ada beberapa skala, kita pun dalam isi padu cecair ada beberapa skala. Okey, kita mula dengan isi padu cecair skala 10. Apa maksudnya? Maksudnya ialah untuk sampai kepada 1000 mililiter ataupun 1 liter ini, dia ada 10 senggatan. 10 skala. Ini yang pertama dari bawah kemari 1. Skala yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan akhirnya 10. Jadi sebab itu dipanggil skala 10. Okey, ini cukup senang untuk kamu sebab dia sudah tuliskan berapa nilai dalam setiap skala itu. Okey, kita tak selalunya mengharapkan dia siap menuliskan skala ini kepada kita. Selalu dia akan keluar kosong seperti ini. Dia hanya tuliskan di atas sana 1000 mililiter. Jadi kamu mesti pandai memastikan berapakah nilai pada setiap senggatan. Okey, jadi apa yang perlu kamu ingat, 1 liter itu ialah 1000 mililiter. Ni 1000 mililiter ni adalah 1 liter. Jadi nak sampai kepada 1000 mililiter ini, dia ada berapa senggatan? 10 senggatan. Tadi kita dah kira ya dari sini. Ni dia air mesti daripada tapak dia dari bawah kan. Ini senggatan yang pertama. Sampai di sini senggatan yang ke-10. Ada 10 senggatan. Jadi 1000 ini kita bahagi 10. Okey, kita boleh gunakan kaedah potong. Cancel method. Potong sifar di sini dan kawannya potong di sini 1. Boleh tak sifar yang ini kita potong? Tak boleh sebab dia tidak ada berkawan dengan di sebelah. Jadi akhirnya ialah 100 bahagi 1, jawapannya 100. 100 mililiter. Apa maksudnya di sini? Maksudnya ialah nilai satu calit ini atau nilai satu senggatan ini pada skala 10 ini ialah 100. Jadinya awak akan jumpa jadual seperti ini. Senggatan yang pertama nilainya 100. Okey, jadi senggatan yang pertama di sini nilainya 100. 100 tambah 100 akan jumpa senggatan yang kedua 200. Okey, di sini 200. 200 tambah lagi 100 jumpa senggatan yang ketiga 300. Jadi senggatan yang ketiga ni 300 mililiter. Jadi kalau air berada pada senggatan yang ketiga, cecair berada pada senggatan yang ketiga, maka nilainya ialah 300 mililiter. Pada senggatan yang keempat ini awak lihat 400 mililiter. Dan seterusnya lah. Okey, 100, 200, 300, 400. Di sini 500,
600 ml, 700 ml, 800 ml, 900 ml dan kita betul sampai dekat 1000 ml. 1000 ml itu ialah 1 liter. Jadi mesti faham, mesti tahu membaca skala pada kita punya alat ini. Kalau yang ini seperti silinder penyukat. Okey. Boleh faham yang ini, skala 10, setiap satu nilainya 100. Kalau cecair itu berada di sini, bermakna nilai cecair yang dimasukkan ke dalam bekas ini ialah 700 ml. Kalau berada di tengah-tengah sini, 750 ml. Okey. Teruskan. Isi padu cecair skala 5. Ya, selalunya seperti inilah diberi kepada kamu. Dia hanya tuliskan pada tempat tertentu ukuran dan awak kena lihat sendiri, cari sendiri apakah nilai pada setiap senggatan. Okey, bagaimana nak menentukan? Sama seperti tadi kita lihat pada 1 liter. Okey, bila kamu lihat di sini, perhatikan dari bawah sampai ke sini, ada berapa senggatan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 senggatan. Jadi 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. 1000 itu awak bahagi 5. Kenapa bahagi 5? Sebab dia ada 5 senggatan. Okey, kemudian kita selesaikanlah. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. 5 darab 0, 0. 5 darab 0. Jadi nilainya ialah 200 ml. Nilai setiap satu senggatan, ataupun satu calik pada skala 5 ialah 200. Jadi ingat, nilai pada calik tidak sama. Kalau yang pertama tadi nilai setiap satu calik 100, 200, 300, 400, awak tak boleh gunakan nilai tersebut pada isi padu cecair skala 5. Kalau awak gunakan sama, awak letak di sini 100, 200, 300, 400, sini baru 500. Sedangkan dia sudah 1 liter, iaitu 1000 mililiter. Sebab itu dia tak sama. Bila kamu membaca, awak kena lihat skala dia skala berapa. Okey, jadi setiap satu kita dah tentukan 200. Maka, ya, kalau tempat yang pertama itu 200 ml, dekat sini 200 ml. 200 tambah 200, maka skala yang kedua ialah bernilai 400 ml. 400 tambah 200 lagi, nilai yang ketiga ialah 600 ml. Dan nilai yang keempat 800 ml. Kemudian jumpa 1 liter. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. 200, 400, 600, 800, 1000 mililiter. Boleh tak kamu sambung lagi ke atas? Walaupun di sini kita berhenti pada senggatan yang kelima ini. Boleh tak kita sambung sebutan ke atas lagi? Mesti boleh. Ingat, setiap satu senggatan ialah 200. Jadi 1000 tambah lagi 200, 1200 mililiter. Tambah lagi dekat atas, 1400 mililiter, 1600 mililiter. Di sini, 1800 mililiter. Maka tambah lagi 200, dia akan menjadi 2000 mililiter. 2000 mililiter bersamaan 2 liter. Okey, tentukan senggatan itu nilainya berapa. Baru kita boleh membaca sukatan cecair dengan betul, dengan tepat. Okey, seterusnya ialah isi padu cecair skala 4. Apa maksud skala 4? Okey, maksudnya ialah untuk sampai pada sukatan atau ukuran yang 1 liter ini, dia ada 4 skala. Daripada tapak, ni skala yang pertama, kedua, ketiga dan keempat.
maka kita panggil isi padu cecair skala 4. Okey. Adakah kita akan tembak sahaja atau letak saja di sini 100, 200, 300 seperti sukatan yang pertama? Tak boleh. Sebab kalau guna 100, 200, 300, di sini 400. Sedangkan di sini dia sudah tulis 1 liter. 1 liter bersamaan 1,000 mililiter. Boleh tak kita guna yang kedua tadi 200? 200, 400, 600. Kat sini baru 800. Sedangkan dia dah tulis 1 liter. Jadi awak kena ada sukatan sendiri untuk skala 4. Bagaimana? Ya, mudah sahaja. 1 liter bersamaan 1,000 mililiter. Jadi nak sampai di sini adalah 1,000. 1,000 kita bahagi 4. Okey. Jadi kalau bahagi 4, ingat sifirnya sifir 25, 25, 50, 75, 100. Okey, jadi 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. Bakinya 2, 20. 4 darab 5, 20. Okey, awak selesaikanlah bentuk lazim. Atau kita mesti sudah menghafal. Kalau sengkatannya pecah 4 atau skalanya 4, setiap satu mesti 250, mesti hafal. Tak boleh semuanya dengan mengira baru dapat jawapan. Tak semestinya. Okay, ada yang kita boleh hafal, ada yang kita boleh ingat. Ingat kalau dia pecah 4, skala 4, setiap satu nilainya 250. Jadi bila 250, awak akan guna sifir 25. 25, 50, 75, 100. Okey, ingat. Jadi tambahlah sifar di belakangnya. Okey, senggatan yang pertama ini nilainya ialah 250 mililiter. 250 mililiter tambah 250 lagi untuk sampai pada senggatan yang kedua. Nilainya 500 mililiter. Nak sampai pada senggatan yang ketiga, 25, 50, dekat sini mesti 75, 750 mililiter. Maka jumpalah 1 liter atau 1,000 mililiter. Boleh tak kamu sambung lagi ke atas? Okay. Kalau lah cecair itu berada di sini, berapa bacaannya? Okey, tak ada masalah lagi sebab awak dah tahu bila pecah 4 nilai setiap satu 250. Maka kalau di sini 1,250 ml. Dekat sini 1,500 ml. Dekat sini 1,750 ml. Jadi cecair itu berada di pada takat yang mana tak ada sebarang masalah untuk awak membaca berapa isi padu cecair tersebut. Okey, tu skala 4. Okey, kita teruskan. Ya, 2 liter tu 2,000 mililiter. Kita teruskan kepada isi padu cecair skala 2. Okey. Bila skala 2 ini maksudnya ialah daripada tapak dia hanya pecah kepada 2 senggatan. Senggatan pertama, senggatan yang kedua dah sampai pada 1 liter. Mengapa yang mula-mula tadi sampai 10 senggatan sampai ke atas baru sampai 1 liter? Dekat sini, dari sini sampai sini je dah 1 liter. Dia bergantung kepada apa? Bergantung kepada saiz bekas tersebut. Mungkin yang pertama tadi dia kurus, tinggi. Okey, yang ini dia lebar. Okey, lebar. Jadi sebab itu 1 liter baru separuh, belum pun separuh dah jumpa 1 liter. Ya, bayangkanlah seperti tempayan dengan besin, kan? Ataupun cawan dengan teko, kan? Jadi kalau cawan tu sampai ke atas barulah dalam berapa mililiter. Okey, kalau teko masih kat bawah je dah mililiternya sama ataupun sukatannya sama dengan yang dalam cawan. Okey. Jadi ini pecah 2. Bila pecah 2, berapakah nilai untuk satu senggatan? Ya, 1 liter ni bersamaan 1,000, maka 1,000 awak bahagi 2, nilai setiap satu ialah 500 mililiter. Jadinya,
Ingat tu, nilai satu calit, nilai satu senggatan dalam skala 2 ialah 500. 500. Jadi kalau 500 mililiter, senggatan yang kedua sudah jumpa 1000 mililiter. 500 mililiter. Okey, tambah 500 lagi dia akan sampai pada 1000 mililiter. Tambah lagi dekat sini 500, dia akan jumpa 1500 mililiter. Sampai di atas, ya 2000 mililiter. Okay, jadi apa yang penting di sini ialah sebelum kamu membaca sukatan isi padu setiap cecair itu, lihat dulu dia punya bekas senggatannya berapa. Okey. Sebab dia berbeza-beza bergantung kepada senggatan yang tertulis. Ya, kita jumpa lagi dasar laut. Awak nampak ni apa? Batu karang. Rumpai, air, batu karang. Okey. Ya, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.